Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menyambung tajuk matematik unit yang siapa ingat lagi minggu lepas? Unit ke-7 iaitu bentuk. Okey, cuba tengok sini. Okey, bentuk bentuk. Okey, minggu lepas kita dah menelusuri ataupun kita dah masuk tajuk kecil kenal pasti bentuk 3D. Kita dah mengenali beberapa bentuk 3D, betul? Okey, ada berapa bentuk 3D yang kita dah belajar? Kubus, kuboid, piramid, silinder dan juga cone. Okey. Dan daripada bentuk 3D ni, kita akan dapat beberapa bentuk asas yang membentuk bentuk 3D. Okey, segi 4 sama, segi 4 tepat, segitiga bulat dan juga segitiga yang melengkung. Okey, hari ini kita akan sambung tajuk kecil yang seterusnya iaitu mengenali bentangan bentuk 3D. Kenali bentangan bentuk 3D. Okey, maksudnya apa maksud bentangan ni? Bentangan ialah bila tengok dua orang pelajar ni bila kita buka bentuk 3D tu, contohnya bentuk bentuk kubus, bila kita buka bentuk ni, kita akan dapat garisan yang macam mana? Kita akan dapat bentuk apa? Okey? Okey? Okey, untuk lebih faham, cikgu akan tunjukkan apakah bentangan kepada bentuk 3D. Okey? Okey, bentangan bentuk 3D yang pertama yang kita nak kenal pasti hari ini ialah bentuk kubus. Okey? Okey, tengok sini ya. Okey, ni bentuk 3D kubus ni. Macam mana boleh jadi bentuk ni? Okey, kita nak tengok. Ni kertas. Okey, dikata dekat sini yang bentuk asasnya adalah segi 4 sama ada 6. Segi 4 sama ada 6. Okey, cuba kita kira, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Betul kan? Jadi bentuk kubus ni dia terbina di atas bentuk asas segi 4 sama sebanyak 6. 6 bentuk. Okey, kita nak jadikan dia bentuk 3D. Cikgu akan buat Nanti kita akan nampak macam mana bentuk asas segi 4 sama ni dia membentuk bentuk kubus, bentuk 3D kubus. Okey, kalau dalam kelas kita boleh buat sama-sama. Tapi disebabkan kita buat kelas online ni, cikgu terpaksa tunjuk video macam ni lah. Jadi saya harap anak-anak murid semua boleh faham, boleh ikut. Nanti kan selepas tamat sesi penerangan ni, saya akan bagi latihan berbentuk aktiviti macam ni lah. Awak boleh explore sendiri, awak boleh rasa sendiri macam mana bentuk ni menjadi bentuk asas. Bentangan bentuk ni dia membentuk bentuk 3D. Okey. Okay, kita potong. Bentangan ni awak kena ingat tahu bentuknya macam mana, sebab biasanya dalam soalan peperiksaan dia akan tanya apakah bentangan bentuk cone, apakah bentangan bentuk kubus. Jadi awak kena tahulah bentangan dia macam mana. Bentangan tu adalah tapak dia lah. Okey. Okey, dah siap potong. Okey, kita dah siap potong. Kemudian tengok ni ada 6 kan. Jadi sekarang ni kita nak lipat supaya dia boleh membentuk segi bentuk kubus. Okey, lipat ikut garisan. Okey, kita lipat dulu. Lipat dulu by garisan ni, nanti kita akan cantumkan. Okey. Okey, silap ni. Macam ni. Oh, nampak ke? Okey, macam ni. Macam ni. Oh, tak nampak juga. Sorry. Okey. 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 Sebelum kita pergi selotip. Okey, boleh nampak Lepas saya potong tadi. Lipatkan dulu ikut garisan. Kemudian dapatkan dia punya shape dulu, bentuk dia. Macam tu. Okey, kita cuba selotipkan. Bagi dia kukuh.
Okey, selotipkan dekat di setiap tempat sambungan ni kita selotipkan ya. Kadang-kadang soalan peperiksaan dia akan suruh awak lukis. Okey, dia bagi contoh bentuk dalam bentuk 3D, kemudian dia suruh lukis bentangan. Jadi awak kena ingatlah setiap bentangan kepada bentuk 3D. Ada 5 je awak kena ingat. Okey. Okey, dah siap kubus. Okey, macam ni. Tadi daripada bentangan tadi, kubus ni sebab dia segi 4 sama, jadi dia boleh jadi macam-macam bentuk. Kita boleh letak sama ada dekat ujung ni atau kat sini. Asalkan bentuk asas dia ada 6. Asalkan bentuk asas dia ada 6. Contohnya soalan suruh lukiskan bentangan bentuk 3D kubus. Jadi awak kena lukis. Pastikan bentuk asas dia ada 6. Okey, tak kisahlah dia tadi dekat sini ke. Sebab asalkan cukup 6, awak boleh buat kubus macam ni. Okey. Okey, ini adalah hasil daripada bentuk kubus yang terhasil daripada bentangan bentuk asas segi 4 sama. Okey. Seterusnya kita nak tengok bentuk 3D kuboid. Okey. Cuba tengok. Nota balik. Kuboid terbina di atas bentuk asas 4 segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama. 4 bentuk asas segi 4 sama, segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama. Okey. Okey, kita tengok sini. 4 segi 4 tepat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan 2 segi 4 sama. 1, 2. Okey, jadi bentangannya macam ni. Ya. Okey, sekarang kita akan potong bentangan ni. Sama macam tadi potong dulu. Okey, dah siap potong. Sama juga macam tadi. Kita akan lipat dulu ikut garisan. Tu kita selotipkan. Selotipkan di setiap sambungan. Okey. Dah siap. Okey, ini adalah bentuk kuboid, nampaklah. Okey. Okey, dah siap kuboid. Jadi kuboid terbina daripada bentuk asal segi 4 tepat, ada 4. Dan segi 4 sama ada 2. Okey. Okey, bentuk seterusnya adalah piramid. Okey, piramid. Okey, kita tengok nota piramid. Piramid terbina bentuk asal segi 3 ada 4. Segi 4 sama ada 1. Okey, cuba kita kira. Kita kira. 1, 2, 3, 4. Okey, segi 3 ada 1, 2, 3, 4 dan 1 segi 4 sama. Okey, kita potong. Macam mana bentuk ini dia boleh menjadi piramid? Sama macam tadi, kita potong dulu. Saya potong. Lipatkan.
Okey. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey. Okey, sekarang kita selotip dulu. Sama macam tadi, selotipkan pada setiap sambungan. Okey, jadilah segi 3. Tak apa nak rapat. Okey, nanti kalau kita nak buat, kena buat rapat-rapat sikit ya. Okey, macam ni. Okey, bentuk segi 3. Segi 3, sorry, piramid. Bentuk 3D piramid. Okey. 3D yang seterusnya kita nak buat ialah bentuk silinder. Okey, silinder. Okey, tengok nota. Silinder terbina dengan bentuk asas segi 4 tepat 1 dan bulatan 2. Okey. Jadi kat sini 1 segi 4 tepat, 2 bulatan. Okey, jadi sekarang kita potong dulu. Yang ni kita kena potong semua ceraikan. Asingkan. Okey. Yang ni dia akan jadi melengkung macam ni. Okey. Okey. Okey, selotip. Lepas tu satu lagi. Ke bahagian atas. Okey. Silinder. Okey. Daripada 2 bulatan, 2 bulat dan 1 segi 4 tepat. Okey, yang melengkung. Jadi silinder dia tak ada garis lurus walaupun dekat bentangan, dekat bentuk asas dia ada segi 4, ada garis lurus, tapi bila dah jadi 3D, dia tak ada garis lurus dan dia tak ada bucu. Okey, kalau ni tadi kuboid, dia ada garis lurus, sisi garis lurus dan ada bucu. Okey. Okey, siap silinder. Okey, bentuk 3D yang terakhir ialah, siapa boleh teka? Siapa boleh teka? Okey, ia adalah kon. Okey, tengok nota. Kon terbina dari bentuk asas segi 3 yang melengkung dan juga bulatan. Ada 1 segi 3 melengkung dan 1 bulat. Okey, tengok kat sini. 1, 1. Okey, sama macam tadi. Potong berasingan Okey, dah dapat 2 bentuk. Sekarang kita sambungkan. Okey. Jadi kon. Okey, sekarang kita gam. Selotipkan. Dah siap. Okey. Ada 1 bulatan, ada 1 segi 3 melengkung dan jadilah kon. Okey. So ada 5 bentuk 3D. Kon, silinder, piramid, kuboid dan kubus. Okey. Perhatikan kubus. Okey. Alright. Okey. Sekarang kita ulang balik bentangan bentuk 3D tu. Okey. Sini.
Okey, bentangan untuk kubus macam ni. Ada 6 segi 4 sama. Manakala bentangan untuk kuboid ada 4 segi 4 tepat dan 2 segi 4 sama. Macam cikgu tadi, segi 4 sama dekat sini. Yang orang ni buat dekat sini dengan sini. Mana-mana boleh asalkan bilangan bentuk asasnya adalah sama. Okey, asalkan bilangan bentuk asasnya sama, ia tak jadi masalah. Okey, dan seterusnya piramid. Bentangan piramid. Okey, tengok ni, dia boleh susun macam-macam. Cikgu tadi buat susunan macam ni. Dekat sikit. Okey, cikgu tadi buat susunan macam ni. Okey, dia boleh juga susun macam ni. Okey, awak lukis tak kisah awak lukis susunan ni macam mana. Pastikan yang penting pastikan bentuk asas dia, bilangan bentuk asas dia sama. Segitiga ada 4, segi 4 sama ada 1. Okey, itu yang penting. Dan seterusnya bentangan kon. Okey, satu segitiga yang melengkung dan satu bulat. Okey, awak boleh lukis macam ni pun boleh. Okey. Tak jadi masalah. Macam mana susunan? Susunan tak jadi masalah. Yang penting bentuk asas, bilangan bentuk asas ni sama Okey. Dan ini adalah silinder. Okey, macam ni. Cikgu tadi tulis lukis kat sini-sini kan bulat dia. Macam dalam buku, saya kat sini pun boleh. Asalkan bila potong dan kita cantum, dia menjadilah bentuk silinder. Tengok ni. Susun macam ni pun boleh. Okey. Yang penting awak, sebab tu mula-mula kita belajar, kita kena hafal benda ni. Okey, bentuk 3D, hafal bentuk asas dan juga bilangan. Yang ini paling penting. Bila awak dah hafal benda ni, okey, awak boleh lukis bentangan. Okey, tajuk kecil yang seterusnya, tajuk kecil yang terakhir dalam tajuk ni, yang kedua terakhir, kita akan mengenal pasti bentuk 2D dan lukis bentuk 2D. Okey, bentuk 2D ni adalah bentuk asas ni lah. Bentuk asas ni tadi ini, bentuk ini kita panggil 2D. Okey, bentuk asas. Yang ni kita panggil 3D. 3 dimensi. 3 dimensi, 2 dimensi. 3 dimensi, 2 dimensi. 2D. 2D. Okey, adalah bentuk asas. Okey, mengenal pasti. Okey, di sini cikgu ada beberapa barang. Ini cikgu ada beberapa barang. Okey, daripada benda yang berada di sekeliling kita, kita boleh mengenal pasti bentuk asas ataupun bentuk 2 dimensi objek tersebut. Okey, tengok dekat sini. Ni adalah kotak mainan. Okey, bentuk 3D-nya adalah kuboid. Okey, segi 4 tepat. 1, 2, 3, 4 dan 2 segi 4 sama. Dia boleh kata segi 4 kuboid lah sebab dia berbentuk macam tadi kan, walaupun dia bukan segi 4 sama. Ya. Okey. Okey, daripada bentuk kuboid ni, bentuk 2D dia adalah segi 4 tepat. Okey, maksudnya permukaan objek ni adalah segi 4 tepat. Okey, seterusnya ni. Okey, ini adalah botol bedak berbentuk silinder. Okey, berbentuk silinder. Permukaannya adalah bulat. Ni permukaan ataupun bawah dia. Berbentuk bulat. Okey, seterusnya pewangi rumah. Berbentuk kubus sebab segi 4 sama. Jadi permukaannya adalah segi 4 sama. Bentuk 2 dimensi, bentuk 2D-nya adalah segi 4 sama. Okey, ini pula. Ini pun dikira sebagai silinder bekas makanan ni. Okey, sebab ada lengkungan, ada bulatan. Jadi bentuk 2D-nya adalah bulat. Permukaannya adalah bulat. Okey, yang ni piramid. Okey, mainan ni berbentuk piramid. Bentuk asasnya, permukaannya adalah segi 4 sama. Okey, permukaan. Jadi bentuk 2D-nya, bentuk 2 dimensinya adalah segi 4 sama. Ataupun boleh juga segi 3. Permukaan. Bentuk permukaan. Yang ni kita panggil permukaan. Okey, sisi yang rata ni kita panggil permukaan. Okey, yang ni. Mainan ni pun kubus juga. Okey. Bentuk 2D-nya adalah segi 4 sama permukaannya. Okey, permukaan. Yang dipanggil permukaan ialah bahagian yang rata ni. Ini dipanggil permukaan. Ni permukaan. Yang ni permukaan bawah ataupun tepi ni permukaan. Okey. Okey, macam ni pun permukaan. Okey. Okey. Bilangan sisi lurus
bagi bentuk segi empat sama ataupun kubu segi empat sama ni adalah 1, 2, 3, 4. Okey. Bilangan melengkung tak ada. Bilangan bucu 1, 2, 3, 4. Okey. Manakala bentuk segi empat tepat. Okey. Sama juga. Bilangan sisi lurusnya ada 1, 2, 3, 4. Bucu ada 1, 2, 3, 4. Melengkung tiada. Okey. Untuk piramid, untuk segitiga pula, permukaan segitiga, bentuk 2D segitiga, 1, 2, 3, pucu dan garis lurus ada 3. 1, 2, 3. Okey, manakala bulatan. Okey, ini bulatan. Bentuk asasnya apa? Bulat. Ataupun bentuk 2D ni adalah bulat. Dia ada satu lengkung tapi tak ada sisi lurus. Sisi lurus tak ada tak ada. Semua melengkung. Lengkung ada satu. Kemudian bilangan sisi lurusnya pun tak ada. Dan bucu pun tak ada. Tak ada bucu. Okey. Jadi kalau soalan tanya, apakah bentuk 2D? Soalan tunjuk kan? Ditunjuklah bentuk kuboid. Bentuk kuboid. Lukiskan bentuk 2D bagi kuboid. Jadi awak kena lukiskan satu permukaan ni saja. Lukis bentuk apa ni? Segi empat tepat. Okey. Tajuk kecil yang terakhir ialah melukis bentuk 2D. Melukis bentuk 2D daripada bentuk 3D. Okey, nak hasilkan bentuk 2D. Okey. Dia berdasarkan bentuk 3D. Tengok dulu objek. Okey, contohnya nak lukis bentuk 2D daripada bentuk kubus. Okey, awak boleh menekap ataupun surih kita panggil. Kita nak tengok permukaan ni kan. Okey, tekap macam ni. Okey. Jadilah segi 4. Okey. Kalau yang ni kan bentuk 2D bagi piramid, dia boleh jadi sama ada segitiga ataupun segi 4. Surih saja. Ini adalah bentuk 2D. Okey. Okey, kalau bulat pula. Bulat. Okey, bulat. Silinder pun sama. Silinder permukaan ratanya, permukaannya adalah bulat. Surih saja ataupun tekap saja. Kita lukis melalui objek yang berbentuk 3D. Daripada bentuk 3D, kita boleh hasilkan bentuk 2D. Ini bentuk 2D. 2 dimensi. 3 dimensi, 2 dimensi. 3 dimensi, 2 dimensi. Daripada bentuk 3 dimensi ni, kita boleh hasilkan bentuk 2 dimensi. Okey, dengan cara tadi. Menyurih. Surih, surih. Tekap, letakkan objek di atas kertas. Kemudian kita lukis. Okey. Alright, itu sahaja untuk 3 tajuk kecil hari ini, iaitu mengenal pasti bentangan bentuk 3 dimensi. Kemudian mengenal pasti bentuk 2 dimensi daripada objek 3 dimensi. Dan seterusnya melukis bentuk 2 dimensi. Okey, selepas ini akan ada beberapa latihan supaya awak lebih memahami. Okey, terima kasih.